A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli wa ala alihi wa ashabi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendoakan kepada saudara dan saudari, tuan-tuan dan puan-puan, berada dalam bahagia, berada dalam selamat, dan berada di dalam keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah memberi hidayat kepada kita, memberi taufik kepada kita, memberi nikmat yang begitu banyak kepada kita hingga tidak kita dapat menghitungnya, daripada tubuh badan yang sihat, makanan dan minuman, pakaian dan tempat tinggal, kenderaan dan keluarga, dan persekitaran yang sehat, yang berada dalam keadaan yang aman sentosa. Ini adalah merupakan kenikmatan dan hasanah di dunia. Dan kita mahu supaya hasanah ini berterusan sehingga setelah kita meninggal nanti, yaitu kita selamat dan sentosa dan bahagia berada di dalam alam barzah, berada dalam alam kubur, dan kita selamat berada nanti di alam akhirat, di padang mahsyar, di dalam pertimbangan, dan selamat melintasi sirat menuju pada syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dijauhi kita daripada azab Allah, kemurkaan Allah, dan daripada neraka Allah. Na'udzubillah min zalik. Dan kita mahu supaya kebahagiaan dan keselamatan yang kita rasai ini juga dinikmati oleh orang lain. Kerana itulah Islam diturunkan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan untuk menyampaikan rahmat kepada seluruh alam, kepada semua manusia, kepada semua makhluk-makhluk Allah yang berada di atas muka bumi ini. Mudahan mereka dapat hidup dengan bahagia dan berterusan. Namun begitu, adalah menjadi sunnah Allah bahawa manusia yang diberikan akal, yang diberikan hati, yang diberikan nafsu, mempunyai pilihan, dan mereka membuat keputusan sendiri. Hati mereka membuat keputusan setelah mungkin mereka mendapat maklumat, setelah mereka itu diajak atau diperkenalkan tentang konsep-konsep hidup, kenapa mereka hidup dan untuk apa mereka berada di atas muka bumi ini. Ini terpulanglah kepada mereka untuk membuat pilihan, sama ada mau hanya hidup bahagia, hasanah, sentosa di dunia ini, ataupun mereka mempercayai bahawa ada kehidupan selepas ini, yaitu kehidupan di akhirat, kehidupan yang lebih kekal dan abadi. Terpulang kepada mereka. Namun Allah menyediakan peringatan dan janji-janji yang baik kepada mereka yang mentaati Allah, dan memberikan ancaman kepada mereka yang derhaka kepada Allah, yang tidak mau mengenali Allah, yang tidak mau bersyukur pada Allah, yang tidak mau mentaati kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mau mengikut sunnah, ittiba' sunnah, mengikut cara hidup, tata cara yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terpulang kepada mereka, maka adalah menjadi satu kewajipan dan tanggungjawab kepada kita yang mempunyai kesedaran dan mungkin yang mempunyai ilmu sebanyak sedikit, mengajak kepada orang lain kepada cara hidup yang bahagia ini, iaitu cara hidup Islam. Kita mengajak mereka dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, dengan cara yang berilmu, dengan cara yang berhikmah. Bagaimana supaya tidak kita mau bergaduh kepada mereka? Tidak. Bukan kita mau mencari permusuhan, tidak. Kita hendaklah berdakwah kepada mereka kerana kita yakin
bahawa cara Islam ini adalah satu cara yang benar, cara yang menjamin keselamatan. Kerana itu kita memandang orang yang belum menerima hidayat Allah ini dengan satu pandangan yang betul, satu pandangan yang benar, iaitu kita pandangan yang kasih kepada mereka. Mungkin kita kasihan kepada mereka kerana mereka belum terbuka hati dan menerima hidayat, tetapi kita berdakwah kepada mereka dalam rangka kita mengasihi mereka. Bukan kerana kita hendak menunjuk bahawa kita pandai, tapi kerana keyakinan kita dengan cara kita ini akan membawa kepada kebahagiaan, maka kita kasihani kepada mereka dan kita berdakwah dengan kasih sayang, dengan bijaksana kepada mereka. Bukanlah terlalu mudah untuk melaksanakan tugas ini, namun tidak mustahil. Kerana perkara yang hendak kita dakwahkan itu telah pun kita ketahui, dan perkara itu tidak bercanggah langsung dengan akal fikiran bagi mereka yang waras. Umpamanya kita mengajak kepada mereka mengenali Allah pencipta, dan pencipta Allah itu mempunyai sifat yang sempurna, dan Allah itu segala-galanya, tempat kita mengadu, tempat kita berdoa, dan juga tempat kita mengucapkan terima kasih dan bersyukur. Dan segala yang diberi kepada kita ini adalah sebagai ujian, kerana kepercayaan kita bahawa tiap-tiap ujian itu akan ada keputusannya. Kalau kita gagal dalam ujian Allah ini, kita akan diazab. Dan kalau kita lulus dalam ujian di atas muka bumi ini, maka kita akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menerangkan kebesaran Allah dan menerangkan bahawa Allah mahu menyelamatkan kita dan membawa kita kepada syurga Allah yang dijanjikan. Dan cara-cara untuk memasuki syurga Allah itu juga begitu jelas, iaitu beriman kepada Allah, beriman pada rukun yang 6, dan melaksanakan kerja-kerja atau ibadah-ibadah yang telah juga ditetapkan dan dijelaskan oleh Rasulullah dalam amalan dan contoh dalam kehidupannya, dalam semua hal, dalam ibadah khusus dan dalam cara baginda bergaul di dalam keluarganya, bersama masyarakatnya, bersama ahli-ahli di dalam tempat beliau hidup dan di dalam negaranya. Semuanya telah ada contoh. Cuma mahu atau tidak kita untuk mengkaji, dan mahu atau tidak kita mempercayainya, dan mahu atau tidak kita beramal dengannya. Maka tugas dakwah ini adalah tugas semua orang. Kita mengajak kepada kebaikan, dan kebaikan itu adalah datangnya daripada Allah. Maka kita mengenali Allah akan membawa implikasi kepada kita untuk mentaati Allah dalam suruhan dan tegahan. Yang dikehendaki Allah adalah kebahagiaan kita juga, adalah supaya kita selamat. Yang menarik kita supaya melakukan perkara yang bercanggah adalah syaitan, iblis dan nafsu dalam diri kita. Itulah keperluan kita untuk berjihad, untuk kita menghadapi runtunan nafsu dan godaan syaitan ini. Dan panduan-panduannya juga ada. Bagaimana kita untuk mengelak ataupun meminta pertolongan Allah dengan membaca ayat-ayat mu'awwadzatain. Itu memohon pertolongan daripada Allah. Kerana Allah yang menjadi iblis dan syaitan, dan Allah lebih tahu was-was syaitan. Maka kita minta kepada Allah untuk membantu kita, mengelakkan kita daripada godaan iblis dan syaitan, dan menyelamatkan kita daripada godaan tersebut. InsyaAllah, kalau niat kita ikhlas untuk diri kita, berdakwah untuk diri kita, berazam untuk menjadi orang yang baik, berazam untuk menjadi taat kepada Allah SWT, insyaAllah Allah akan buka jalan dan buka hidayat. Dan kita juga berusaha berdakwah kepada orang lain mengikut kemampuan kita, mengikut kesesuaian yang ada pada kita. Tidak semestinya kita sentiasa mengajak, menasihat mereka pada setiap ketika. Tidak. Kita lihat pada keadaan dan keperluan. Kadang-kadang dengan menunjukkan contoh yang baik, itu adalah satu dakwah. Kadang-kadang dengan memberi nasihat yang baik, dengan membantu kumpulan sasaran dakwah itu, mungkin ini akan menarik mereka. Dan itu hakikatnya kita adalah untuk mengajak pada cara hidup yang baik. Kerana inilah cara hidup Islam yang menyelamatkan kita dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Maka berdakwahlah mengikut kemampuan, walaupun sedikit ilmunya, tapi insyaAllah
Allah akan menambah ilmu yang ada pada kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.